Kembali lagi kita dalam isu semasa. Hari ini apa yang kita nak cerita? Selepas pandemik, banyak orang nak mulakan perniagaan. Tetapi kita kalau dah jumpa satu jenis perniagaan, nak buat satu niaga tetapi kita tidak cukup wang. Apa yang kita nak cara-cara untuk memulakan perniagaan? Hari ini kita bersama dengan pakar ekonomi iaitu Encik Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? So, semua orang pun berangan-angan nak cari bos, tauke, kan? Nak jadi bebas. Waktu tidak disekat oleh pergi ke pejabat mengikut 8, 5 atau 9, 6 dengan kontrol oleh masa, dia nak bebas. Itu sebab dia nak jadi seorang peniaga. Apabila peniaga, mungkin you dah ada idea, you sudah ada sedikit modal nak mulakan. Tapi tak cukup. Macam mana kita nak mulakan perniagaan kita kalau kita nak buat satu niaga untuk diri sendiri sehingga boleh berjaya? Bagi sesiapa yang ingin berniaga, kalau anda tidak cukup modal untuk memulakan perniagaan, ada beberapa kaedah anda boleh mendapat atau mengumpul modal anda. Nombor satu, anda boleh buat crowdfunding. Crowdfunding maksudnya anda bawa anda punya proposal, maksudnya idea-idea bisnes yang anda nak buat tu ke crowdfund. Maksudnya crowdfund anda akan buat presentation untuk kepada pelabur-pelabur untuk melabur ke atas syarikat anda. Di mana mungkin anda boleh bagi beberapa peratus pegangan saham dalam syarikat anda kepada pelabur tersebut. Maksudnya bagi insentif lah bagi kepada dia. Maksudnya bagi share lah. Share, betul. Kita mungkin pelabur dan di-convert dia jadi saham di dalam syarikat itu. Betul. Sebagai sleeping partner di mana anda boleh buat tema-tema dengan pelabur tersebut. Sebagai contoh, anda bagi RM500,000 untuk perniagaan ini, saya bagi you 40% share. Tetapi anda kena dapat convince pelabur itu untuk melabur lah. Sebab apa? Orang keluar duit memang dia kena tengok bisnes anda ada masa depan ke, tak ada. Dia akan check you punya background, apa pengalaman anda ada, semua. Kita kena siapkan satu presentation yang bagus. Betul. Dan kita kena sabar menerangkan kita punya konsep, kita punya perkiraan macam mana nak menguntung lah. Itu paling penting kan. Betul. Sebab orang nak keluar duit mesti mau pitching, mau dengar betul-betul kan. Betul. Bolehkah untung? Kalau saya dengar boleh untung, saya pun nak melabur juga. Mana tahu kita boleh jadi rakan kongsi sesama dalam perniagaan yang baru. Okey, bagi keadaan kedua, anda boleh pergi ke bank. Sekiranya anda tak nak bagi syarikat saham, pegangan saham dalam syarikat anda boleh ke bank. Kalau perniagaan anda berasaskan pertanian, anda boleh ke Agrobank, and then anda present anda punya business model itu kepada Agrobank dan membuat pinjaman daripada bank-bank. Ini salah satu sebagai contoh lah. Ataupun anda boleh ke SME Bank pun boleh. Tetapi anda kena mempunyai pengalaman yang cukup di dalam bidang tersebut dengan plan yang bagus. Maksudnya anda mempunyai 3 tahun punya plan, 50 tahun plan atau 10 tahun punya plan untuk mengconvince bank tersebut untuk memberi pinjaman itu kepada syarikat. Okey. Nombor 3, apa yang boleh bagi syarikat yang sedia ada, tetapi untuk mengembangkan bisnes anda boleh membuat permohonan daripada ke bank untuk mendapat pinjaman daripada bank negara, di mana program ini dipanggil penjana, di mana anda boleh meminjam sehingga ke RM2 juta, tetapi mempunyai tema-tema yang anda penuhi sebelum mendapat kelulusan ini. Dan dia bagi interest yang rendah kan. Betul. Kalau tak silap saya baru jumpa seorang bank jumpa saya, dia bagi saya dulu 4%, sekarang dia kata 4.8%. Sebagai special fund pencana kan. Pencana. Yang kerajaan support bagi SME. So itu pun satu daripada cara untuk kita dapat modal untuk perkembangkan kita berniaga. Asal juga jangan putus asa. Jangan kata tak ada duit, tak boleh buat, tak ada duit, tak boleh buat. Kita akan menjadikan tidak semangat dan tidak seperti otak dah buntu lah. Tak
ada idea mau berniaga tetapi tak cukup duit. Tak apa. Sebenarnya kalau dari segi niaga, satu yang paling yang tak payah modal punya itu apa ialah kita punya trust. Kepercayaan. Kalau kita ikut perniagaan, saya pernah lalu masa I memang tak ada duit. Masa itu direct selling, I mau beli barang I pun tak boleh bayar deposit. Tetapi kita meyakinkan supplier, bagi barang dulu, lepas jual kita akan pulang balik duit kepada bayar balik duit dia. Dan dia bagi support kita. Dengan kita tak ada modal, memang masa itu tak cukup modal lah. So trust adalah sangat penting bagi seorang peniaga kecil. Dia apa yang dijanji, mesti mau pastilah. Bukan hanya janji tetapi bertangguh-tangguh. Lain kali, you tak akan orang boleh percaya untuk pinjam duit dengan, orang kata, friendship loan. Betul. Yang lain ada satu soalan ialah, katakan kita ada harta, pusaka, atau kita ada satu rumah, ada shop lot. Adakah you galakkan kita untuk refinance, dapatkan modal untuk kita pergi sambungkan perkembangan perniagaan? Okey, sekiranya anda ada harta pusaka atau harta sendiri, kan, anda boleh ambil rumah ini atau ambil harta tersebut untuk dicagarkan ke bank untuk dapat pinjaman dan untuk support bisnes tersebut. Tetapi anda perlu ingat, anda berniaga, anda kena jaga cash flow. Maksudnya jangan dapat duit tu pergi beli kereta besar ataupun company baru start untung 10,000, you ambil 10,000 keluar untuk buat benda lain. So anda tak ada cash flow untuk company tu berkembang ataupun untuk bayar supplier. Maksudnya janganlah berlagak dulu nak betul. beli kereta mewah, menunjuk-nunjuk. Sebab sebenarnya duit ini adalah duit pinjaman bank untuk you roaring the business. Ini adalah satu kesilapan yang paling banyak oleh peniaga-peniaga yang baru nak berniaga atau dah baru sedikit kejayaan, menunjuk-nunjuk dengan gelang emas yang besar, dengan bag-bag yang sangat mahal. Tetapi modal untuk niaga sudah kurang sebab dia dah pergi menunjuk, melagak lebih daripada nak menjayakan perniagaan. So itu nasihat daripada Cik Ronnie. Ya, berbalik kepada Cik David tadi cakap tentang peniaga trust tu kan, kepercayaan tu. Ada bisnes-bisnes yang di mana supplier akan bagi terms kepada company-company ni. Macam seperti kalau company anda membuat bisnes, kita buat cakap for example borong. Okey, supplier ni dia akan bagi letak barang dia orang dulu dekat kedai tu. Lepas 30 hari baru ambil balik, baru kalau bayar. tak laku. Kalau laku kena bayar. Laku bayar, tak laku dia ambil balik. Ataupun 60 hari punya term. So ini adalah salah satu cara untuk anda dapat modal daripada supplier ini, di mana supplier ini akan letak barang untuk anda berniaga. Paling penting anda ada satu tempat dan supplier itu letak barang. Ini adalah salah satu daripada kaedah untuk mendapat modal untuk anda buat rolling dalam perniagaan anda. Tetapi macam Encik David cakap, kepercayaan itu adalah sangat-sangat penting. Sekiranya anda tak dapat kepercayaan ataupun dia letak barang dekat kedai you dah jual. Tapi end of day 30 hari anda cakap tak ada duit nak bayar. Sebab you dah bayar lain? Benda lain. So apa yang bayar lain tak apa, saya takut dia dah jual, ambil duit tu masuk poket sendiri, pergi joli, habis. So kepercayaan tu dah tak ada, then anda susah nak berkembang. Sebab apa? Dalam pasaran ni, anda buat bisnes, nama anda sekejap saja orang semua dah tahu. Adakah anda seorang peniaga yang boleh dipercayai atau tidak? Tak tahan lama lah. Itu sebab ingat, bukan janji tapi pasti. Itu adalah penting kita dalam perniagaan kena pegang. Supaya kita kalau ada trust, bukan masalah modal. Bukan masalah you tak boleh niaga. You senang dipercayai orang, you buat apa niaga pun akan boleh. Orang akan melabur dengan percaya you boleh buat. So kita kena sentiasa ingat kita punya kepercayaan kita supaya bagi kita punya supplier percaya, customer percaya, partnership percaya, saudara mara percaya apa yang kita janji. Itu saja hari ini kita isu semasa dapat berkongsi dengan anda supaya kalau anda dah jadi seorang peniaga kecil, baru nak mula berniaga,
ikutlah betul-betul cara-cara langkah selangkah demi selangkah sampai ke jaya. Kalau suka, like, share dan komen. Bye. Bye.